Tragedi kepala air. 3 beradik selamat di kebumi, 1 liang lahat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farhin dalam Berita Tengah Malam. Jenazah 3 beradik yang lemas dalam tragedi kepala air di Sungai Kenjur, Kampung Poh Bidur, Perak selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Pekan Bidur pukul 6.20 petang tadi. Jenazah Hanum Marisa Azam 2, Hafif Muhayyad Azam 4 dan Hana Mikaela Azam 7 dikebumikan bersebelahan kubur ibu mereka Azura Bani yang turut terkorban. Terdahulu jenazah ketiga-tiga beradik itu disolatkan di Masjid Al-Muhtadin Bidur sekitar 5.20 petang. Lebih 60 ahli keluarga dan sahabat menghadiri pengebumian berkenaan. Sementara itu, jenazah Azura, seorang peniaga buah-buahan di Hentian Rehat dan Rawat RNR Tapah, selamat dikebumikan kira-kira pukul 12.20 tengah hari. Dalam kejadian 4 petang semalam, 6 sekeluarga bersama seorang pembantu rumah terperangkap dalam kepala air sewaktu sedang berkelah di Sungai Kenjur, Kampung Poh Bidur. Meskipun rekod kemalangan jiwa akibat lemas di kolam rumah inap adalah rendah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan terus memperkasa kesedaran itu. Ketua Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam JBPM Muhammadul Ehsan Muhammad Zin berkata, rumah inap menjadi antara fokus utama keselamatan di air sepanjang 2024 di semua negeri. Homestay adalah tempat yang berisiko juga, dan tahun 2024 kita akan fokus. Saya diarah kepada semua daripada arahan daripada Ketua Pengarah untuk arah kepada semua negeri-negeri buat penguatkuasaan di homestay dan juga bagi kesedaran. Tambahnya, pemakaian jaket keselamatan dan kawalan oleh petugas rumah inap antara langkah awal yang boleh dipraktikan bagi mencegah sebarang kemalangan di air. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan pembebasan Samirah Muzaffar dan 2 remaja lelaki daripada pertubuhan membunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Nazrin Hassan 6 tahun lepas. Panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Mira sebulat suara menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang melepas dan membebaskan Samirah dan 2 lagi remaja daripada pertuduhan membunuh. Peguam bela Samirah dan 2 remaja itu, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata, kematian Nazrin adalah satu kemalangan, bukan kebakaran yang disengajakan dan bukan pembunuhan. Pada 21 Jun 2022, Mahkamah Tinggi Shah Alam membebaskan Samirah yang juga balu Nazrin dan 2 lagi remaja masing-masing kini 21 dan 18 tahun daripada pertuduhan membunuh Nazrin selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap ketiga-tiga mereka. Ketiga-tiga mereka dan seorang wanita rakyat Indonesia, Eka Wahyu Lestari, yang masih bebas didakwa membunuh Nazrin di kediamannya di Mutiara Damansara antara pukul 11.30 malam 13 Jun 2018 hingga 4 pagi hari berikutnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Johor menahan 2 kapal kargo di 7.3 Batu Nautika Barat Laut Pulau Pemanggil Mersing kerana bersauh tanpa kebenaran. Pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Zuhaizan Saadin berkata, kedua-dua kapal ditahan itu berdaftar dari Vietnam. Pemeriksaan mendapati nakhoda kapal terbabit tidak memaklumkan ketibaan serta gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersauh. Kapal Phuc Tuan 39 membawa seramai 13 kru warga Vietnam, sementara kapal Phuc Tuan 79 membawa 12 kru juga warga Vietnam. Nakhoda dan ketua jurutera kapal terlibat dibawa ke Zon Maritim Mersing untuk diambil tindakan dan kes disiasat mengikut Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Seorang penunggang P-Hailing ditahan polis susulan tindakan mempamerkan aksi berbahaya berhampiran susur lancang lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1. Menurut Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Mazlan Hassan, suspek lelaki berumur 31 tahun itu ditahan di Petaling Jaya.
Tangkapan dibuat susulan klip video yang tular memaparkan aksi sekumpulan penunggang motosikal di media sosial semalam. Permohonan reman dibuat terhadap suspek dan pihak polis sedang mengenal pasti penunggang lain yang terlibat. Sebelum ini, seorang ahli perniagaan telah memuat naik rakaman aksi penunggang motosikal menerusi media sosial pada Ahad. Rakaman itu dibuat pada pukul 5 petang ketika dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Persediaan menghadapi fenomena El Nino akan dibincang dalam mesyuarat yang bakal diadakan 22 Februari ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nazmi Nik Ahmad berkata mesyuarat itu melibatkan beberapa kementerian dan agensi. Ia bagi mencari kaedah terbaik dalam meminimumkan impak fenomena tersebut. El Nino dia lebih kering dan lebih panas. Kebetulan juga kita ingat tahun lepas pun sudah mula El Nino dan tahun lepas merupakan tahun terpanas yang ada rekod lah dalam sejarah dunia. Jadi kita akan adakan satu mesyuarat yang biasa kita adakan iaitu tentang cuaca panas dan kering yang mana kita akan melibatkan pelbagai kementerian dan agensi termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan ya, sebab dia akan ada impak yang besar kepada pelbagai aktiviti. Jadi kita akan memastikan ada satu persediaan lah yang terbaik untuk tahun ini. Met Malaysia meramalkan fenomena El Nino yang bermula sejak pertengahan tahun lalu dijangka berterusan hingga pertengahan tahun ini. Lebih 100 anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ditugaskan sempena Tahun Baharu Cina. Ia sebagai usaha memastikan peniaga sentiasa mematuhi skim harga maksimum musim perayaan. Menurut pengarah KPDN wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Arifin Samsudin, setakat ini tiada aduan kenaikan harga diterima pihaknya. Semua premis yang kita pantau kalau ikut yang betul-betul memang pasar raya besar Kuala Lumpur ni ada lebih kurang 95 pasar raya yang kita pantau memang menjual pada harga yang telah ditetapkan. Setiap hari kita ada 100 anggota penguatkuasa dan juga 75 orang pegawai pemantau harga yang memang memantau skim harga maksimum musim perayaan ini. Ani Berhad, pengendali lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 menjangkakan hampir 1.5 juta kenderaan menggunakan lebuh raya itu sempena cuti Tahun Baharu Cina. Sebanyak 1.05 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya KL Karak KLK, manakala 423,000 kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya Pantai Timur LPT Fasa 1 sepanjang 6 hari bermula hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Anih Berhad, Imran Gulcaran Abdullah memaklumkan jumlah trafik ke Pantai Timur dijangka mengalami peningkatan bermula dari petang 8 Februari hingga 10 Februari. Manakala kesesakan trafik menghala ke barat pula dijangka berlaku pada 12 Februari hingga 13 Februari. Anis juga mengeluarkan cadangan jadual waktu perjalanan TTA untuk rujukan dan panduan semua pengguna lebuh raya bagi membantu mengurangkan kesesakan dan merancang perjalanan dengan lebih efisien. Langkah proaktif lain termasuk penambahan petugas sebanyak 20% meliputi pasukan petugas LPT ronda dan kawalan trafik untuk tujuan rondaan, kawalan serta bantuan. Seramai 156 anggota rela turut ditempatkan bagi mengurus serta mengawal peningkatan aliran trafik itu. Bahang sambutan Tahun Baharu Cina semakin dirasai apabila komuniti Cina di Gua Musang, Kelantan menghidupkan suasana perayaan dengan membuat pelbagai persiapan di kediaman masing-masing. Penduduk berharap kedatangan Tahun Naga kali ini memberi tuah, kejayaan dan keberuntungan kepada mereka. Bagi seorang pemuda di kampung Batu Papan 2, sambutan Tahun Baharu Cina tidak lengkap sekiranya tidak menghias rumah dengan ratusan hiasan seperti bunga mehua dan tanglong. Beliau sanggup menggunakan duit tabungan dan membelanjakan lebih RM10,000 untuk menghias rumahnya sempena Tahun Naga.
belum raya 2 bulan, dekat 3 bulan macam tu, saya sudah ada standby lah buat apa, angpau tanglong lah macam tu, saya sudah standby dulu lah. Lepas tu dekat hari raya macam ada 10 hari macam tu, saya perlu pasang ini barang lah. Yang ini tahun naga dia banyak besar lah, kita lebih meriah lah. Lebih meriah. Tapi tahun ni banyak kuat macam dulu tahun lah. Tahun ni banyak raya banyak kuat besar lah. Itu dah. Lagi besar. Semangat. Banyak semangat. Lebih 8,000 penduduk kaum Cina bakal menyambut Tahun Baru Cina di Gua Musang tahun ini. Banyak happy lah. Anak Anyau dia suka buat comel-comel hari raya ni. Kicik macam pasal lah. Dia semua buat lah. Buat comel-comel lah. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat tahun baru pada masyarakat Cina supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Sin Nian Kuai, dan mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih. Produk penyedut hidung atau energi stick bukan keluaran berdaftar. Ia hasil siasatan awal yang dilakukan Kementerian Kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, pemantauan serta tindakan penguatkuasaan akan dijalankan terhadap mereka yang menjual produk berkenaan secara dalam talian disyaki tidak berdaftar. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan hasil saringan awal di platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada. Pihaknya turut mengesan terdapat pengiklanan dan penjualan produk tersebut oleh penjual tempatan dan luar negara. KKM melalui bahagian penguatkuasaan farmasi akan mengambil tindakan penguatkuasaan sewajarnya. Ini dengan memastikan iklan-iklan produk berkenaan diturunkan. Penjualan produk kesihatan yang tidak berdaftar melanggar Peraturan 7-1-A, Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Beliau menasihati pengguna agar memastikan produk kesihatan yang dijual mempunyai pelekat hologram dan nombor pendaftaran produk sebelum membeli. Sementara itu, orang ramai diminta menyalurkan aduan mengenai penggunaan atau pengambilan produk energi stick dalam kalangan pelajar. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata ia penting bagi memastikan kementerian dapat ambil langkah sewajarnya berhubung perkara itu sebelum keadaan menjadi lebih mudarat. Buat masa ini, KPM masih belum menerima apa-apa aduan lagi, tetapi sekiranya kita menerima aduan, kita akan mengambil tindakan yang tegas dan untuk memastikan bahawa kebajikan dan kesihatan atau kebajikan dan kesihatan anak-anak kita adalah terjamin. Beliau mengalu-alukan tindakan pihak Kementerian Kesihatan ke atas penjual energi stick dan menyeru ibu bapa memantau anak-anak mereka. Sebanyak 600,000 penjawat awam di bawah agensi kerajaan pusat telah mendaftar dengan sistem pangkalan data utama padu di seluruh negara setakat semalam. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata jumlah itu merupakan 40% daripada keseluruhan 1.5 juta kaki tangan kerajaan di negara ini. Jelas beliau, Terengganu merekodkan jumlah penjawat awam tertinggi yang mendaftar iaitu 41% daripada keseluruhan 8,804 penjawat awam negeri.
Beliau turut meminta penjawat awam berbuat demikian selewat-lewatnya 15 Februari Apa ini. yang kami lakukan ialah kami menggerakkan skuad-skuad khas pergi ke tempat-tempat, misalnya di tempat premis kesihatan, membantu para jururawat untuk buat pengisian ini. Ini antara perkara-perkara yang dilaksanakan PROSEM bersama dengan agensi-agensi yang lain. Dan dengan kolaborasi yang telah pun kita susun dengan agensi-agensi seperti Jabatan Belia, Kemas dan agensi-agensi di bawah Kementerian Luar Bandar, kita jangka usaha untuk kita memastikan menyelesaikan pengemesan padu ini dapat dijalankan dengan teratur dan tidak menunggu di saat akhir, dapat kita buat dengan sebaik mungkin. Setakat ini, seramai 2.79 juta orang telah mendaftar padu di seluruh negara. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan 33.4% atau 8,173 profil warga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah berdaftar dengan padu setakat 2 Februari lalu. Angka itu daripada keseluruhan 24,471 penjawatan sedia di bawah kementerian berkenaan dan agensi di bawahnya. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyeru seluruh warga kementerian agar bekerjasama dan menterjemahkan kebersamaan di dalam setiap inisiatif kerajaan. Ini dengan menyegerakan pengemaskinian dalam sistem padu bagi mencapai 100% pendaftaran pertengahan bulan ini. Saya harap apa yang didoakan, diusahakan oleh PN, kita berikan dukungan dan saya mahu padu disertai oleh kita 100% pada pertengahan tahun ini dan janganlah dengar sebarang komen-komen negatif daripada luar. Kita di KKDW mengambil jalan untuk bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan Madani ini. Dan kerana kita adalah salah satu kementerian yang diberikan empowerment, diberikan bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan kebimbangan mengenai kerahsiaan butiran peribadi antara punca jumlah pendaftaran dalam sistem tersebut masih rendah. Kerajaan bersama-sama Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC sedang berbincang kaedah untuk memperjelas serta memperluas maklumat berkenaan industri sawit Malaysia dan Indonesia kepada global. Menerusi hantaran media sosial, Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani memaklumkan beliau telah menerima kunjungan hormat daripada CPOPC. Pertemuan itu untuk mengukuhkan kerjasama dan mengadakan perbincangan bagi manfaat industri sawit Malaysia dan Indonesia. Usaha bersama CPOPC itu antara strategi bagi mempromosikan industri sawit Malaysia dan menjadikan minyak sawit sebagai pilihan utama masyarakat dunia. Malaysia merupakan pengeluar sawit nombor 2 terbesar di dunia selepas Indonesia. Institut Koperasi Malaysia IKMA disaran mempergiatkan usaha melatih semua ahli koperasi di seluruh negara. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishna berkata, usaha itu perlu memandangkan keupayaan gerakan koperasi menuntut kaedah tadbir urus koperasi yang lebih berdaya saing dan terancang. Kita kena memberikan satu latihan kepada semua ahli-ahli koperasi juga. Kalau kita tengok ada 7.34 juta ahli koperasi. Itu merangkumi 20% daripada penduduk di Malaysia. Kita mempunyai 15,000 anggaran, lebih kurang 15,000 koperasi yang sedia ada di Malaysia. So I think IKMA kena memainkan peranan yang sangat penting untuk melatih, memberi satu training dari segi macam mana nak berniaga, macam mana nak menjalankan aktiviti-aktiviti, dan itu adalah penting bagi pengurusan koperasi. Beliau terdahulu merasmikan program memasyarakatkan Koperasi Madani 2024 di Petaling Jaya.
Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT di Melaka akan dinilai melalui laporan penilaian prestasi bulanan LPNB bagi memastikan mereka yang dilantik memainkan peranan sewajarnya. Tegas Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, ahli majlis yang mencapai KPI kurang daripada 50% untuk tempoh 3 bulan berturut-turut atau sebanyak 3 kali dalam tempoh 6 bulan perkhidmatan akan diambil tindakan. Antara tindakan yang boleh dikenakan termasuk penahanan elang bulanan dan boleh ditamatkan perkhidmatan. Kita juga akan memantau prestasi ahli-ahli majlis dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai ahli majlis baru dilantik dalam pelbagai sudut. Penyertaan dalam kehadiran mesyuarat, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, kehadiran mereka itu menjadi ukuran pencapaian mereka yang akan kita terima laporan pada setiap bulan. Terdahulu, beliau menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah Pelantikan Datuk Bandar yang dipertua ahli majlis dan ahli majlis PBT Melaka di Air Keroh. Pada majlis berkenaan, Datuk Syahadan Osman dilantik sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Sebanyak RM162.5 juta diperuntukkan Kerajaan Pahang bagi meningkatkan syiar Islam di negeri itu tahun ini. Antara tumpuan diberikan adalah program pendidikan tahfiz Al-Quran untuk anak-anak Pahang bermula dari peringkat awal persekolahan sehingga ke peringkat diploma. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata program perintis Tadika Tahfiz Negeri Pahang yang bermula dengan satu cawangan pada tahun 2018 di daerah Pekan kini mempunyai 21 cawangan di seluruh negeri. Selain itu, silibus pendidikan Tadika Tahfiz Negeri Pahang turut diguna pakai di peringkat pusat dan kini berkembang kepada 4,000 tabika kemas seluruh negara. Negeri Pahang ada pada hari ini, kita memang sangat cana tentang perkembangan pendidikan Islam di Negeri Pahang. Dengan adanya Tadika Tahfiz, malahan silibus Tadika kita digunakan oleh Kerajaan Pusat, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Silibus kita itu. Beliau berkata demikian pada majlis pecah tanah Mahat Tahfiz Negeri Pahang cawangan Lipis di Kampung Bapung. Tular satu hantaran di Facebook dan WhatsApp mengenai kehilangan duit daripada akaun bank selepas pendaftaran dalam sistem pangkalan data utama padu. Dikatakan kejadian itu berlaku kepada seorang guru sekolah di Terengganu. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Sebenarnya, tiada laporan polis dibuat berkenaan isu tersebut. Tiada juga sebarang aduan di dalam sistem aduan kerajaan. Henti sebar maklumat tidak benar. Tak perlu bersungguh jadi yang pertama kongsi cerita. Penyebaran berita palsu tidak mendatangkan faedah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Jenazah legenda bola sepak negara Muhammad Azrai Khor Abdullah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Oda Alustar petang tadi. Allahyarham sebelum itu disolatkan di Masjid Sultanah Bahiyah. Allahyarham 71 tahun disahkan meninggal dunia tengah hari tadi akibat serangan strok yang disahkan sendiri oleh anaknya Firdaus Zainuddin di laman Facebook. Allahyarham yang nama asalnya Khor Sekleng merupakan bekas pemain Kedah era 1970-an dan pernah menyarung jersey skuad kebangsaan dari 1975 hingga 1978. Antara pencapaian cemerlang di lakar Allahyarham sepanjang karya sebagai jurulatih ialah membantu Kedah bergelar juara double treble pada 2007 dan 2008. Allahyarham juga pernah diberi kepercayaan membimbing pasukan Negeri Sembilan dan Perak serta menjadi ketua jurulatih skuad Harimau Muda pada 2010. Terdahulu, suasana hiba menyelubungi sekitar perkarangan kediaman Allahyarham.
Kenalan termasuk bekas pemain hadir memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah dikebumikan. Kami sedihlah sebab coach ni dia satunya coach yang hebat lah kan. Satu permata lah bagi industri bola sepak kita ni. Dan Coach Azrael ni memanglah dia dengan kami ni kira rapat lah sebab dia pun naik bersama-sama kami. Start dia jadi coach Piala Presiden kan. Kami dia naik sekali dengan kami lah kan. Tahun bila? 91. Saya terkejut, saya rasa sangat-sangat kehilangan beliau. Dia umpama bapa saya, sifu saya, mentor saya. Dialah yang menaikkan nama saya dalam bidang jurulatih. Banyak ilmu yang dia sharing dengan saya. Saya betul-betul kehilangan dia. Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang mengambil langkah proaktif dengan menggalakkan sukan dalam kalangan warga emas. Inisiatif itu diterjemahkan menerusi sesi perbincangan meja bulat RTD berkaitan pembudayaan sukan dalam kalangan warga emas yang berlangsung di Menara KBS hari ini. Seramai 28 pemegang taruh turut bersama dalam perbincangan yang dipengerusikan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yuh itu untuk mendapatkan pandangan, idea dan maklum balas. Menurut beliau, usaha ini selari dengan pendekatan mencegah lebih baik daripada mengubati. Maklum balas yang telah kita terima agak positif dan kita lihat maklum balas sangat bagus, mesyuarat penuh dan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan akan mula memberikan fokus dan dana untuk kita buat program-program yang akan membantu warga emas kita kekal aktif. Beliau ditemui selepas tamatnya sesi perbincangan meja bulat bersama pemegang taruh. Turut hadir Ketua Setiausaha KBS, Dr. Nagu Lendren Kangayat Karasu dan Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN Muhammad Azhari Muhammad. Kejohanan Hoki TNB Liga Hoki Malaysia 2024. Perjuangan dan ledakan semangat menggegar kejuaraan utama Liga Hoki Malaysia. Nantikan aksi-aksi perlawanan di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga saksikan secara langsung di RTM Klik. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.